Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Muhammad Sani bin Ahmad Syukri. Pada hari ini bersama-sama kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 4. Tajuk pada hari ini ialah Ambil Tahu Elak Keliru. Dalam tajuk hari ini kita akan belajar dua perkara, iaitu yang pertama ialah apakah itu alkohol, dan yang kedua ialah apakah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Sekolah Kebangsaan Satria telah mengadakan Minggu Kesedaran Penyalahgunaan Bahan. Raihanah dan murid tahun 4 bendahara sedang mendengar penerangan daripada Cikgu Mariam tentang penyalahgunaan alkohol. Cikgu, apakah alkohol? Secara ringkasnya, alkohol ialah cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan memabukkan kepada seseorang jika diminum secara berlebihan. Cikgu, apakah kesan penyalahgunaan alkohol? Penyalahgunaan alkohol akan memberikan kesan buruk kepada tubuh badan kita, seperti yang pertama, koordinasi badan akan terganggu. Yang kedua, pemikiran dan pertuturan terganggu. Yang ketiga, penglihatan menjadi kabur. Dan yang keempat, masalah pernafasan dan kemurungan. Okey, beralih kepada muka surat 81. Okey, dekat sini kita nak tengok apakah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan. Okay, yang pertama, apakah kesan terhadap kesihatan fizikal? Okay. Orang individu yang mengambil alkohol secara berlebihan, dari segi kesihatan fizikal, yang pertama dia akan mengalami simptom sakit kepala. Okay, kemudian dia akan muntah. Yang ketiga, dia akan cirit-birit. Dan yang keempat, badan dia akan menggeletak. Okay, badan, anggota badan sama ada tangan atau kaki ataupun kepala. Baik, dari sudut kesihatan emosi, seseorang peminum atau seseorang yang mengambil alkohol secara berlebihan, dia akan merasa resah dan kemurungan, termenung, duduk sorang-sorang, tidak stabil, emosi dia tidak stabil. Kadang-kadang dia ketawa, kadang-kadang dia menangis. Kemudian dia cepat marah dan agresif. Apa itu agresif? Agresif ini adalah satu tindakan luar kawalan. Bertindak di luar kawalan diri. Ialah dari sudut kesihatan mental. Berlaku kecelaruan tingkah laku. Dia tidak boleh melakukan pergerakan dengan baik. Contohnya dia tak boleh berjalan dengan baik. Dia berjalan, dia jatuh. Keyakinan diri menurun, hilang keyakinan diri. Dia selalu berasa diri dia adalah manusia yang gagal. Dia berasa tidak yakin berdepan dengan orang ramai. Yang ketiga ialah hilang ingatan sementara dan kekal. Bila dia berada dalam keadaan mabuk, dia tidak akan kenal lah. Dia akan hilang ingatan. Dia tak kenal siapa kawan dia, siapa ibu bapa dia, apa yang dia buat semalam, apa yang telah berlaku pada diri dia. Itu dia hilang ingatan. Ingatan ni dia ada dua, sama ada dia bersifat sementara ataupun dia kekal terus hilang. Dan ada juga kes di mana individu yang mengambil alkohol secara berlebihan ni, dia berlaku keracunan dan boleh membawa maut. Dan yang terakhir ialah hilang pertimbangan dan keliru membuat keputusan. Dia hilang pertimbangan, sama dengan agresif tadi. Bila dia hilang pertimbangan, dia tidak dapat membezakan perkara yang baik dengan yang buruk, maka dia akan bertindak di luar kawalan. Bertindak di luar kawalan akan menyumbang kepada kes-kes jenayah yang lebih berat, seperti bunuh diri, mencederakan orang lain. Kalau dia memandu, dia akan mencederakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi bahaya. Daripada ketiga-tiga kesan pengambilan alkohol secara berlebihan ni, tidak ada satu pun kesan yang membawa kepada kesan yang baik. Semuanya adalah membawa kepada kesan yang tidak baik. Jadi sebagai murid yang bijak dan baik, kita mestilah mengatakan tidak kepada pengambilan alkohol, kerana alkohol boleh menyebabkan kita mendapat masalah di kemudian hari. Sebelum cikgu tamatkan sesi PDPR kita pada hari ini,
marilah sama-sama kita berkongsi informasi berkenaan dengan alkohol. Minuman beralkohol mengandungi etanol. Etanol tergolong dalam kumpulan dadah yang boleh mengganggu fungsi saraf. Etanol juga memberikan kesan ketagihan. Okey, fungsi saraf ni bermaksud ialah kebolehan tubuh badan kita bergerak dengan baik. Contohnya, tangan kita boleh bergerak dengan baik kerana sistem saraf kita berfungsi dengan baik. Okey, apabila kita mengambil alkohol, maka alkohol tadi akan menghalang fungsi saraf kita bekerja dengan baik, menyebabkan kita tidak dapat bergerak dengan baik. Okey, mengganggu fungsi sistem saraf dalam badan kita. Okey, sampai di sini dahulu sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu doakan agar semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.